أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك. أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين. اللهم رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء يا الله. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. وصلى الله على سيدنا محمد رب العالمين. Walillahil izzah li rasulih, amma ba'd. Baik, kami bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita jumpa pada pagi ini, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah. Peluang yang Allah berikan kepada kita satu hari lagi pastinya tuan-tuan, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dengan ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi lagi kita dah telah tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita setia pada Allah, tanda kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata lain, benar-benar untuk kita zahirkan perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya juga tuan-tuan, di atas senjata dasar kita sentiasa kata cuba berada di atas ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah antara intipati hidup kita sebagai seorang Islam yang sewajar dan sepatutnya kita kekalkan. Kita kekalkanlah sehinggalah kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala satu hari nanti pastinya tuan-tuan. Mudah-mudahan atas nikmat ruang-ruang iman dan juga Islam yang masih lagi bersama dengan kita minta Allah Subhanahu wa taala untuk kata sentiasa kata mengekalkannya pada diri kita. Kita sentiasalah baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta kepada Allah supaya selepas Allah berikan kita hidayah, Allah tak cabut daripada hati-hati kita dan sebagainya. Malah macam tadi pun kata dalam doa kita ada minta cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita minta Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Kan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala cinta Allah, dan kita juga minta cinta orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tuan-tuan memang. Dan kita juga minta kan tadi kan, kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dikurniakan dengan cinta kan dan gemar kepada amalan-amalan yang boleh mendekatkan kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita kena perasan lah. Kena perasan, bukan perasan macam mana, maksudnya perasan kita kena sedar dengan apa yang selalu kita lakukan itu sebenarnya boleh membawa kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala dan juga cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan apa, sebab kita lazim, kita sendiri sebenarnya yang lazim menyebutkan bahawa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Lazim kan tuan-tuan? Lagi-lagi pada awal pagi, awal subuh dan sebagainya tuan-tuan, lazim kan? Kita untuk kita lafazkan ikrar kita, redha kita untuk menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan ilah kita, Tuhan untuk kita sembah. Dan begitu juga kata yang keduanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ikutan kita semata-mata, dan Islam adalah ajaran dan pegangan hidup kita. Mudah-mudahan kita akan bahagia dunia dan juga di akhirat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan, amin. Okey, baik tuan-tuan. Untuk pagi ini mungkin kita baru saja masuk dalam bulan Rabiul Akhir. Kalau perasan
kita baru masuk saja Rabiul Akhir, maksudnya kita dah mula keluar daripada bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam dah. Ya, walaupun kita masih lagi dan sentiasa sebenar-benarnya untuk kita ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu juga tuan-tuan, kita kena teruskan untuk memahami baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga apa yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, terutamanya apa yang diwahyukan oleh Allah atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita kena faham sangat-sangat. Baik, pada pagi ni saya nak kata sekadar boleh katakan macam pengukuhan je lah. Sebagai satu pengukuhan terhadap apa yang pernah kita lalui selama-selama ni, terutamanya kalau katakanlah untuk merujuk kepada apa yang disebutkan sebagai wahyu pertama yang Allah turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merujuk kepada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa sebenarnya yang ada kat dalam tu dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kat dalam tu. Baik, saya yakin dan percaya semua orang hafal lah, tak ada masalah apa-apa berkaitan dengan suratul Alaq ayat 1 sampai 5 tu, tak ada masalah apa-apa. Cuma intipati apa sebenarnya? Apakah intipati yang ada dalam surah Al-Alaq tu sebenarnya? Tiga. Sebenarnya dalam tu ada tiga perkara yang besar yang sebenar-benarnya telah merangkumi semua perkara yang sepatutnya kita bawa dalam hidup sebagai manusia dan begitu juga sebagai insan, dua, dan begitu juga daripada sudut kemasyarakatan, kenegaraan dan sebagainya. Kasih tahu ada tiga dasar besar. Baik. Kita mulakan dululah tuan-tuan Kita baca dulu sekejap kata 1 sampai 5 ni supaya paling-paling tidak kita boleh dapat bayang-bayangan apa yang ada dalam surah Al-Alaq tadi tu 1 sampai 5. Baik, okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Baik, semua orang hafal. Saya tak ada masalah apa-apa lah. Okey tuan-tuan. Kenapa ayat inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu tuan-tuan. Sebab saya rasa tak banyak sedikit semua orang maklum, itulah wahyu pertama Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan watikah perlantikan sebagai Rasul ya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Malah kalau dalam hadis riwayat daripada Imam Ahmad, panjang cerita kat dalam tu sampai Nabi SAW lazim yang kita biasa dengar dipeluk oleh Jibril alaihi salam sebanyak 3 kali. Ana biqari'in, ana biqari'in, ana biqari'in, 3 kali kata peluk tak reti baca, peluk tak reti baca dan sebagainya, sampaikan Nabi SAW mengatakan bahawa pada ketika tu rasa berat pada diri dia sebab dipeluk sungguh-sungguh. Dan Jibril pada ketika itu seperti mana dalam hadis-hadis lain menyebutkan bahawa Jibril datang dalam rupanya yang asal. Dalam rupanya yang asal. Berapa kali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Jibril dalam rupanya yang asal tuan-tuan? 2 kali. Satu masa watikah perlantikan, satu lagi dah betul lah tu. Satu lagi waktu okey. Mungkin begini, dia mungkin lebih tepat ketika Mi'raj. Waktu tu betul-betul nampak. Daripada sudut mengatakan tu boleh rujuk baliklah pada surah An-Najm. Baik. Jadi masa mula 2 kali lah. Tu masa mula. Tapi nak bagi tahu dengan kali pertama menatap kata Jibril alaihissalam, kali pertama tadi tu gegar Nabi kata berlari turun daripada kata gua Hira balik sampai rumah, zammiluni selimutkan aku dan sebagainya. Baik. Okey tuan-tuan, itu secara umum lah berkaitan dengan apa yang kita sifatkan wahyu pertama turun pada Nabi SAW. Baik. Secara ringkas dengan ruang masa yang sedia ada tuan-tuan. Cuma sebelum lupa niat iktikaf. Takut ada yang lupa iktikaf. Okey, jangan lupa niat iktikaf. Kalau nak lelap pun tak apa, pahala berjalan. Itu paling penting. Okey, baik. Okey.
Pertamanya tuan-tuan, apa sebenarnya yang Allah letakkan dalam kata antara 5 ayat tadi ni? Pertama sekali, Allah letakkan pada kita dasar untuk bertuhan dan beragama. Dasar untuk bertuhan dan juga untuk beragama. Baik, yang ini sebenarnya paling asas sekali Tuhan letakkan dalam tu. Tuhan tu merujuk pada Allah lah. Tuhan tu merujuk pada Allah lah. Sebab pertama sekali pada ayat yang pertama tu sendirilah Allah dah bagi tahu dah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah letak kat situ dasar untuk bertuhan dan juga untuk beragama. Awal-awal lagi dah Allah letak kat situ dah tuan-tuan. Sebab Allah tak letak Iqra bismillah. Tak. Allah tak letak Iqra bismillah. Sebab ada kemungkinannya kalau kita tengok daripada sudut kata tafsir dan itu ada perbahasan kata daripada sudut usuluddin ataupun agama ni tauhid, lazim ada sebab kenapa Allah letak dengan perkataan Rabb. Kenapa Allah tak letak dengan kalimah Allah? Tak, kan? Mesti ada sebab. Baik, jadi Rabb ni tuan-tuan bahasa mudahnya ialah Tuhan nak bagi tahu pada semua orang, semua sekali manusia. Bahasa mudah untuk mencari Tuhan. Dan apa pun yang nak dinamakan sebagai Tuhan, kalau ikut asal, tuan-tuan sebab bila manusia dengar perkataan Tuhan tu, dia ada rasa lain sikit. Tu bahasa mudah dia. Jadi apa pun yang nak dinamakan sebagai Tuhan, yang nak diterima pun sebagai Tuhan, dia mesti ada satu sifat yang paling utama sekali. Ada satu sifat yang paling utama. Dan Allah letak dalam ayat tu. Allah letak dalam tu. Allazi khalaq. Tuhan yang nak dinamakan Tuhan, dia mesti boleh mencipta. Tuhan mesti boleh mencipta. Kalaulah yang dipanggil-panggil Tuhan, kalaulah orang kata ini yang nak dinamakan Tuhan, dia tak boleh mencipta, maka tu dia tak layak untuk menjadi Tuhan. Tu asas dah, Tuhan dah letak dah. Allah dah piling kat kita dah daripada awal lagi dah. Jadi bahasa mudahnya kalau tuan-tuan mungkin ada mendengar, dah biasalah kan kita mendengar kata macam-macam dari segi sistem kepercayaan, agama dan sebagainya di luar sana, maka whatever it is, apa pun pangkal cerita, ada tak Tuhan tu boleh mencipta atau tak? Sebab tu kita sendiri pun selalu sebutkan kan, kita kata Allah, Allah Al-Khaliq. Allah adalah yang maha mencipta. Dan baru nampak powerful tu. Tu bahasa mudah dia. Dasar bertuhan dan beragama ialah tunduklah pada Tuhan yang boleh mencipta. Kalau tak boleh cipta, tak payah kata untuk kita letakkan sebarang kepercayaan ataupun untuk kita tunduk. Sebab tak power lah. Itu asas, dasar yang pertama. Sebab biasa pun kita katakan, kalau mungkin dalam banyakkan macam tadi lah, kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu sifatnya Al-Khaliq. Bila kata Al-Khaliq, daripada tidak ada kepada ada kan. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan juga bumi. Asalnya tak ada. Kan, malah dua-dua ni asalnya pun kanata ratqa. Dua-duanya tu asalnya tadi sebiji je. Sebiji je tuan-tuan, kalau ikut daripada sudut sains lah. Dan Allah mengiktiraf, Allah mengatakan ya, betul. Itu yang kita ada sebut berkaitan dengan Big Bang Theory ke dan sebagainya. Sebab asal dua-dua tadi itu, bumi dan begitu juga namanya langit, dia satu, seketul dia. Kanata, dua-dua asalnya ratqa, seketul. Sebiji lah dia asalnya kat situ. Itu yang mungkin tak apa, nanti kita masuk. Baik, jadi bahasa mudahnya tuan-tuan, kalau malah dalam bahasa Inggeris pun selalu kita sebut God is a creator. Tuhan adalah yang mencipta. God must create. Tuhan mesti boleh mencipta. Tapi kalau katakanlah di antara kita kata Tuhan boleh mencipta, Tuhan boleh mencipta, Tuhan mesti mencipta, tiba-tiba yang disembah itu tak boleh mencipta, jawabnya yang dinamakan sebagai agama tu kita boleh tolak tepi lah. Dan itu adalah asas yang pertama sekali dalam mengenal agama yang benar. Tu asas dia. Sebab tu Allah letak kat situ tu. Dan Allah tak guna perkataan Allah, Allah guna perkataan Rabb. Cantik. Allah letak kat tu ada sebab, ada asas. Sebab nak tunjuk kepada rububiyah,
yakni berkaitan dengan kekuasaan dalam kata melakukan segala perkara. Di situ sebenarnya gambaran yang paling besar. Jadi tuan-tuan, tak banyak sedikit. Yang pertamanya ialah berkaitan dengan Tuhan itu sendiri. Dalam kita, untuk kita sembah, untuk kita tunduk. Dalam erti kata lain, begitu juga dalam segala perkara. Malah perjanjian kita kan, wal mitsaqul ladzi akhadhahu Allahu min Adam wa min dzurriyyatihi. Perjanjian mitsaq antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok pada ayat yang biasa kita dengarkan. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ni Tuhan kamu? Tuan-tuan, kita semua, semua manusia, semua roh, pada dasarnya semua dah berkumpul di depan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul depan Allah, dan Allah tanya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Rabb. Allah guna perkataan Rabb. Sebab tu dalam arti kata lain, dari segi pentadbiran, pengurusan, kekuasaan, sebenarnya dia merujuk kepada lebih untuk kita nampak pada perkataan Rabb. Tetapi bila sampai pada untuk part kesetiaan, ketundukan, maka Allah gunakan perkataan ilah. La ilaha illallah. Untuk kita tunduk. Tuan-tuan, barulah masuk dekat situ berkaitan dengan kesetiaan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu, ringkas. Yang keduanya tuan-tuan, apa sebenarnya dasar yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 5 ayat ni? Yang keduanya adalah berkaitan dengan dasar pembangunan insan ataupun dasar pembangunan manusia. Dasar pembangunan manusia. Letak kemuliaan manusia ni dekat mana secara langsung? 1, 2 berkait cukup rapat, tuan-tuan. Dasar 1 dan dasar 2 amat berkait rapat. Baik, dasar yang kedua adalah dasar pembangunan insan. Di mana pembangunan insan tu, yakni apabila Allah katakan bahawa allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Malah perkataan pertama dalam wahyu pertama tadi tu, tuan-tuan, perkataan pertama, apa perkataan pertama tu? Iqra. Iqra tu membawa kepada persoalan untuk kita dapatkan ilmu. Kemuliaan manusia adalah di atas dasar ilmu. Kemuliaan manusia adalah di atas dasar ilmu pengetahuan. Ada ilmu, mulialah dia. Tapi kalau tak ada ilmu, maka tak mulialah dia. Lahum darajat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Bagi mereka orang yang ada ilmu, dia ada kedudukan pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada kedudukan dia, tuan-tuan. Ada kedudukan. Malah Allah bagi suatu soalan dekat kita kan, secara mudah kan. Dalam surah Az-Zumar, Allah tanya dekat kita secara mudah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah tanya dekat kita. Tuan-tuan kena jawab. Tuan kena jawab. Tuhan tanya kat kita, adakah sama antara orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Sama tak, tuan? Sama tak? Tak kan? Tak sama. Orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu jauh beza, tuan-tuan. Jauh beza. Antara satu, dalam kedudukan dunia sendiri pun kita dah boleh nampak. Satu, yang malah dalam Riyadhus Salihin ada bab berkaitan dengan memuliakan ataupun kita takdimkan, kita mengutamakan orang yang ada ilmu. Malah dalam Riyadhus Salihin antara hadis yang disebutkan awal-awal sekali pun, tuan-tuan, orang yang nak jadi imam pun mesti ada kedudukan di sendiri pada hakikatnya. A'lamuhum bis sunnah, kata Nabi SAW. Ataupun kata kalau ikut betul yang pertama tadi itu, aqra'uhum bil Quran, daripada sudut bacaan cantik dan sebagainya. Tuan-tuan kat sini untung. Imam sedap. Betul. Suara-suara bass, main-main apa? Tak banyak, tuan-tuan, sungguh. Yalah, kita tak banyak sikit kan, kita pergi sana, pergi sini dan sebagainya kan. Tak banyak imam suara bass ni, kata orang. Tahu tak suara bass? Tahu suara bass? Suara bass. Dalam, suara dalam. Suara dalam, bukan suara perut. Suara dalam, tuan-tuan. Sedap. Sungguh. Kata-kata, tu yang banyak kari-kari ke apa dan sebagainya, kita katakan daripada dalam. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, bahasa mudahnya,
Ilmu tu asas untuk kita katakan untuk diambil kira. Tetapi bukan ilmu semata-mata yang kita sifatkan yang mengarut-garut, tak. Ilmu yang diikat dengan dasar satu. Ilmu yang diikat dengan dasar satu. Apa dasar satu tadi tu? Yakni dengan agama. Ilmu yang diikat dengan agama. Ilmu yang ada kaitan dengan tauhid. Dia tak boleh berkata tempat lain. Tetapi tidaklah pula bermaksud minta maaf sebab kadang-kadang ada sebahagian daripada kita merasakan bahawa hanya pergi pada diniyah semata-mata. Sebahagian daripada kita memahami bahawa yang nak dipelajari ni hanya semata-mata diniyah saja. Apa maksud diniyah? Yang bersifat agama saja. Kurang tepat. Betul, kita kena ambil dinu yang bersifat diniyah tu. Sebab dia ada kaitan dengan dasar satu. Untuk kita tunduk, untuk kita kata benar-benar sembah Allah Subhanahu Wa Taala dalam beragama. Ya benar. Tetapi yang bersifat duniawi ini juga sebenarnya kena ambil. Sebab Islam asasnya apa dia? Adalah untuk kita tadbir dunia ni. Jadi maksudnya sekarang ni ialah ilmu-ilmu yang ada kemungkinan seperti mana yang majoriti kita faham, yang bersifat fardu kifayah tu tuan-tuan. Sebenarnya tak boleh ditinggalkan bontang macam tu. Tak boleh. Kita kena ambil juga. Baru boleh tadbir dunia. Kalau kita hanya semata-mata yang bersifat mengata macam tadilah, bersifat diniyah semata-mata, seolah-olah yang bersifat duniawi tak ambil. Jawabnya apa yang Al-Khawarizmi buat dalam matematik. Contoh, yang kita kata Al-Jazari dalam engineering kita tak ambil. Kan? Kalau Ibn Sina dalam perubatan kita tak ambil dan sebagainya. Masalah lah kita macam mana nak tadbir dunia. Sebab majoriti kita faham, saya tengok ada kecenderungan dalam masyarakat kita sekarang ni, dia faham gitu. Dia faham macam tu. Hampir banyak kita tengok. Jadi bila fahamnya gitu, last kita duk selalu cakap, kita macam ada sedikit retorik lah. Seolah-olahnya kita katakan macam, ya kita bangga dengan apa yang ada pada zaman Abbasiyah, pada zaman Umawi dan sebagainya kan. Tapi lalas, dulu pasal dia orang dulu faham betul-betul, duniawinya kena ada, diikat dengan yang namanya ukhrawi. Bila diikat, itu yang dia boleh lead, dia boleh pimpin dunia 2/3 dulu, tak ada masalah. Tapi pasal kita katakan tak faham dalam arti kata yang sebenar-benarnya, maka sekarang kita menjadi passenger saja. Kita jadi penumpang je dalam dunia ni. Yang lead dunia siapa? Yang bukan satu akidah dengan kita. Itu masalahnya. Ambil ilmu dunia, tapi ikat dengan akhirat tu. Itu yang patutnya. Barulah kita boleh bawa balik dan sebagainya kan tuan-tuan kan. Kadang-kadang kita marah kan tuan-tuan kan. Kita marah dengan orang-orang kata yang bukan seagama dengan kita, menipu kita dalam bab jual beli dan sebagainya, menipu kita dalam kata dia mencipta sesuatu dan sebagainya, menganiaya kita. Kita marah. Campur benda haram dalam makanan, kita marah. Dia ada hantar anak kita belajar benda-benda tu. Bab makanan ke, food engineering ke, bab plastik ke dan sebagainya. Ada tak hantar? Setidak-tidaknya adalah wakil dalam keluarga yang mana atas dasar tuntutan fardu kifayah kita lepaskan, paling-paling tidak kita dapatkan. Tuan, sebab kita banyak cara faham kita tak betul. Sebab tu tuan-tuan 1 sampai 5 Iqra yang Allah turunkan ni sebenarnya ialah untuk cara fikir yang betul. Cara fikir yang betul sebenarnya. Sebab tu ilmu tu paling penting. Iqra ni maksudnya apa tuan-tuan? Maksud Iqra, baca. Bacalah. Iqra tu maksudnya bacalah. Tapi kena faham, bacalah yang Allah sebut tu, bacalah itu sebenarnya adalah Allah nak beritahu itu jalan. Itu jalan untuk dapat ilmu. Jalan untuk dapat ilmu. Salah satu jalan untuk dapat ilmu adalah baca. Tapi ramai yang baca pun, walaupun dia baca, tak faham. Itu masalah dia. Poinnya apa? Maksud Allah daripada baca ni ialah fahamlah kamu. Faham baik-baik. Itu poin dia. Sebab antara
Sebab baca ni cuma antara jalan je. Sebab dalam itu juga antara jalan untuk kita dapat ilmu sebenarnya ada banyak. Salah satu juga macam kita boleh sebutkan macam observation, pemerhatian, pengalaman hidup kita yang mengajar begitu, begini dan sebagainya. Kita tengok ini cara hidup manusia, dia akan jadi macam ni. Dia tak akan jadi macam ni dan sebagainya. Dia ada dia punya cara dan kaedah tu. Jadi yang namanya baca ni hanya jalan. Malah jalan tu kalaupun baca, Allah letak dekat situ. Allah ikat dengan kaedah. Allazi 'allama bil qalam. Dah baca tu kena tulis ke? Kan? Kadang-kadang kita dalam belajar pun kita tak ada guna kalam juga kan. Tu bahasa mudahnya itu. Kena ikat. Ilmu, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang perlu diikat. Dan sebaik-baik ikatan pada ilmu adalah tulis. Kan? Semalam saya berada dekat ada satu agensi kerajaan lah dekat Menara Persekutuan untuk ceramah maulid. Tapi saya kagum, saya rasa itu nature dia orang lah. Nature dia orang, budaya, bukan nature, boleh kata nature lah, atau boleh kata culture dia orang kat dalam tu. Sebab saya tak jangka sebenarnya, saya tak jangka, tapi cantik. Saya boleh mungkin kata antara bahasa benda baik yang disebutlah kan, Plan Malaysia. Bila sebab yang mengagumkan saya tu bila kita cerita yalah ceramah apa sekali kan. Tapi ramai betul yang mencatat kat dalam tu. Dah siap pen, siap kertas apa sekali lah. Tu rasa mudah ni. Memang mencatat betul. Ada seorang tu sampai saya perhati bergelai-gelai. Saya pun tak tahu. Agaknya setiap kata patah perkataan saya ke dicatat, saya tahu pun tak tahulah, tapi saya tak yakinlah sampai tahu. Tapi catat sungguh. Memang ikat betul apa yang dengar tadi tu dengan namanya kalam. Ikat. Tak apa. Ni majoriti macam Imam Syafi'i, tak ada masalah. Dia masuk, dia lekat, masuk lekat, ni tak ada masalah. Ni okey. Ini semua high class punya, world class. Tak ada masalah. Right. Okey tuan-tuan. Pegang baik-baik. Sebab tu kalau ialah siapa yang biasa dengan kuliah maghrib saya, memang saya sendiri pun tulis kat depan. Sebenarnya bukan apa. Sebab kita tahu ada kepuasan pada orang yang kita katakan yang mencatat. Dia puas. Dia boleh rujuk balik dan sebagainya. Mudah-mudahan. Right. Okey. Jadi tuan-tuan, dasar ilmu. Yang kedua, pembangunan manusia. Dasar pembangunan manusia apa dia? Mesti ada ilmu. Cara fikir. Bila ada ilmu yang betul, maka cara fikir dia juga adalah betul. InsyaAllah. Dia takkan ada masalah. Cara fikir tadi tu akan lebih tepat. Sebab dalam banyak keadaannya ialah yang dimaksudkan. Sebab tu ada banyak kitab juga menceritakan dengan maqasidul Quran. Maqasidul Quran. Maqasidul Quran ni ialah maksud-maksud yang dikehendaki oleh Allah melalui Quran. Nabi SAW sendiri pun kan, kalau kita tengok dalam konteks kata Rabiul Awal lah itu, terutamanya dalam maulid kan dan sebagainya kan. Kalau tuan-tuan perasan, sebenarnya apakah signifikan yang paling besar, kepentingan yang paling besar untuk dunia daripada sunnah Nabi SAW? Apa signifikan yang paling besar? Bab iman tolak tepi. Sebab dia begini. Hari tu ada satu jemputan. Tapi luar Melaka lah. Luar Melaka. Ceramah lah maulid. Baik. Kawasan untuk saya boleh istilahkan elit lah. Kawasan elit. Baik. Tapi tengah-tengah ceramah tuan-tuan, tengah-tengah ceramah kan, ada seorang, dia angkat tangan. Dia kata, Ustaz, I don't see any significance of this sunnah. Cakap PI terus kau. Si baik aku faham. Dia kata, saya tak nampak apa-apa kepentingan pun sunnah ni dalam hidup manusia. Orang bayang kan, dalam dunia hari ni ada orang lagi sebut macam tu. Saya masuk terdiam sebab tengok appearance, tengok penampilan tu memang macam somebody lah, macam seseorang yang ada position sekali kan. Gaya-gaya tu memang gaya-gaya moden betul lah. Tapi ya dia pakai kata dengan songkok dia sekali lah, tak apa tolak tepi lah tu. Tapi saya terperanjat dengan soalan. Sebenarnya saya tak nampak apa-apa kepentingan. Yalah as a Muslim we just simply believe. Kita sebagai seorang Islam kita cuma percaya, kita terima. Okeylah tak apalah, yang tu saya boleh terima lah, dia cakap macam tu. Tapi saya tak nampak apa-apa.
Tuan-tuan nak jawab macam mana? Kalau tuan-tuan kat tempat saya, tuan-tuan nak jawab apa? Tuan-tuan nak jawab apa? Kena terus. Awak punya iman ni boleh kita persoal ni. Kau nak jawab macam tu. Tuan. Itu jawab macam tu. Saya tanya balik. Saya kata, tuan minta maaf. Saya tanya, tak perasan apa-apa ke kaitan dengan keduniaan? Keduniaan. Dia tak sentuh bab iman tu. Tak, sebab dia dah jawab tadi dah. Dia dah kata dah tadi dah. Yalah, as a Muslim, we just simply believe lah. Kita sebagai seorang Islam, kita percaya je lah. Okey lah. Maksudnya kat situ tu diterima. Cuma part dunia ni. Part dunia tu. Jadi kan nampak? Mungkin sebagian tuan-tuan kata kejayaan, bawa kejayaan dan sebagainya. Fine. Tapi nak convince orang yang macam ni, tuan-tuan kena masuk daripada sudut maksud tu. Dan itu pun sebenarnya yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Sebab kalau kita boleh petik macam Allah yarham Dr. Yusuf Al-Qaradawi sendiri juga, rahimahullah ta'ala amin, dia sendiri pun mengatakan bahawa Islam tak datang dengan bentuk, tapi Islam datang dengan maksud. Islam tak datang dengan bentuk, Islam datang dengan maksud. Itu dia. Baik. Tuan-tuan, secara mudahlah dengan masa yang ada. Kalau kita perhati baik-baik tuan-tuan kan, Nabi SAW masudira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn kan. Apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu dari segi kata-kata, perbuatan, takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah kita kaji juga khalqiyah dan khuluqiyah. Kita terkaji daripada sudut sifat kata fizikal yang ada pada Nabi SAW. Dan begitu juga orang kata khuluqiyah, yakni yang bersifat akhlak Nabi SAW. Kita study patu dan sebagainya. Kita nampak secara mudah, kalau secara mudah lah, sunnah jalan. Macam mana kita nak lakukan sesuatu. Hebat nak niaga macam mana, ada jujurnya, sidik, amanah, apa sekali lah dalam hidup kita tadi tu. Dan tuan-tuan pun kena faham baik-baik. Faham betul-betul. Betul kita kata tu 4 sifat wajib bagi Rasul. Tapi dia tak terhenti kat situ. Sebab tak masuk akal pun. Tak masuk akal pun kalau katakanlah Nabi sifatnya macam tu, tapi umat dia kaki tipu. Tak jadi juga. Kod tu yang sidik, amanah, tabligh, patanah tu, itu sebenarnya patut diwarisi oleh siapa? Kita lah umat dia. Takkan Nabi je. Nabi pada umat betul, umat pada Nabi tak betul. Kan? Saya yakin dan percaya semua majoritinya terhenti kat situ. Itulah sifat wajib bagi Nabi. Tapi bagi umat dia, takkan kaki tipu. Takkan orang kata kaki khianat. Takkan orang kata tak cerdik. Tak boleh. Dia perlu difahami untuk dibawa sampai ke bawah oleh umat pada Nabi itu. Barulah betul. Sebab itu dia nak tunjukkan kita, Nabi dah selamat, tak ada masalah apa-apa. Kita yang belum selamat ni. Satu. Tuan-tuan, saya bagi tahu kat dia macam ni lah, supaya kita boleh nampak secara mudah, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Di hujung daripada sunnah Nabi tu, salam-salam tuan-tuan, sebenarnya yang Nabi ajar kat kita, nak makan macam mana, jangan gelojor, jangan berebut, ambil yang dekat dulu. Contoh, katakanlah makan benda-benda yang bersih, konsep halal dan thayyibah yang Allah letak pada mengata dalam Quran, Nabi tunjukkan pada kita dan sebagainya. Nak bercampur dengan orang macam mana sebagainya. Semua tu tuan-tuan, di hujung cerita adalah berkaitan Nabi nak bagi tahu dengan kita supaya garis masa kehidupan kita selamat. Garis masa kehidupan kita selamat. Bersih. Bersih seperti mana dia. Tu sebenarnya. Apa maksud garis masa? Garis masa maksudnya ialah, contoh, bermula saja kita lahir, katakanlah saya lahir 1 Mei 1950. Lahir kat situ. Sampailah nanti saya meninggal. Panjang sikit kot. 2050 lah katakan. Jauh sikit. Okay, baik. Katakanlah nanti tu. Itulah garis masa hidup saya. Ahmad Fahim bin Robani. Ni dia. Baik. Tetapi bila saya meninggal tuan-tuan, bila saya meninggal nanti, garis masa hidup saya tetap hidup. Saya dah mati, tapi garis masa hidup saya tetap hidup. Apa maksud hidup? Orang tetap cakap, orang tetap cerita. Setuju?
Semua daripada kita tuan-tuan. Setiap orang daripada kita. Padam kita nanti pun, orang tetap akan cakap siapa kita, macam mana kita hidup dan sebagainya. Garis masa ni ada 4 bentuk secara mudah. Ada 4 bentuk garis masa secara keseluruhan dalam hidup manusia. Dulu sampai sekarang dan pasti sampai akan datang. Hanya ada 4 ni. Pertama, pangkal baik, hujung baik. Daripada awal hidup sampai dia mati, indah belaka. Secara mudah, seperti mana garis masa hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah tipu, tak pernah aniaya orang, tak pernah spin cerita, tak pernah ambil reta orang dan sebagainya. Sampai hayat Nabi SAW wafat habis, indah. Diperkatakan, dijadikan contoh dan sebagainya. 1400 dah lepas dah. Tapi tetap kita junjung, kita angkat. Tuan-tuan. 2, secara mudah. Pangkal baik tapi hujung buruk. Waliyazbillah. Waliyazbillah, minta sangat-sangat jauh tuan-tuan. Pangkal beriman dengan Tuhan, elok hidup, tapi last-last mungkin dengan sebab-sebab tertentu pusing cerita. Hidup dalam keadaan tak beriman, Allah azab lagi dan sebagainya. Mungkin antara contoh paling mudah senang nampak macam Qarun. Macam Qarun, sebelum bergerta tak ada masalah. Bila bergerta je mula Allah sampai azab, tenggelamkan dia dalam bumi. Dalam arti kata lain, tak cantik. Bapa kepada munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, macam tu juga. Bila kita cerita bab pura-pura, hipokrit aja, nama dia terus naik. Jadi contoh, wala'uzubillah. Kita tak nak yang macam ni. 3, secara ringkas. Buruk pangkal, buruk hujung. Ada, lagi terang. Contoh tuan-tuan, pangkal buruk, hujung buruk. Contoh Firaun boleh ambil. Firaun masuk, Haman masuk kat dalam tu, Abu Lahab, Abu Jahal ada. Tu semua contoh-contoh tu. Kita tak nak benda-benda macam tu. Senang secara ringkas. 4, buruk pangkal tapi hujung baik. Buruk pangkal tapi hujung baik. Kita ambil lah zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pangkal benci Nabi, nak bunuh Nabi, tapi beriman dengan Nabi kemudiannya. Mati pun atas iman pada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Indah. Nanti Abu Sufyan Al-Harb radhiyallahu anhu, plan nak bunuh Nabi, benci Nabi, perang dengan Nabi dan sebagainya. Tapi 8 Hijrah, esok Nabi nak masuk Mekah, malam tu jumpa Nabi one by one. Pergi kat kemah Nabi, kan, para sahabat tahan. Abu Sufyan kata, jangankan pedang, pedang yang bersarung pun aku tak bawa. Seorang-seorang dia datang jumpa Nabi SAW. Bilal datang, tak apa, Rasul, Nabi izinkan kau masuk. Masuk, syahadah, ucap syahadah, masuk Islam. Dan cantik Nabi SAW. Tengok, Nabi lepas itu terus saja lafaz satu hadis. Tu sababul wurud lah secara tak langsung. Tengok Nabi SAW. Nabi tu berkata, man dakhalal masjidal haram fahuwa amin, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Cantik Nabi. Ini siasah politik Nabi secara tak langsung. Kalau nak, ni sunnah. Ni sunnah ni. Kan, kalau kita kata apa yang disandar dengan Nabi kan. Apa Nabi kata? Besok kita masuk Mekah, siapa duduk berlindung dalam Masjidil Haram fahuwa amin, dia selamat, dia sejahtera. Kami takkan buat apa-apa. Tu Masjidil Haram. Tapi macam tu juga, wa man dakhala baita Abi Sufyan, barang siapa masuk rumah Abu Sufyan, berlindung dalam rumah Abu Sufyan, fahuwa amin, dia pun selamat. Tu siasah tu, politik tu sebenarnya. Apa maksudnya? Nabi tetap iktiraf kedudukan yang ada pada Abu Sufyan. Nabi tak buang senioriti tu, tak. Walaupun sebelumnya dalam orang kata bukan dalam agama Islam, sekarang masuk je agama Islam, tapi Nabi tetap angkat senioriti tu. Saya rasa kalau kita tak kot, kan, masuk je daripada lain. Itu dulu awak kat sana, kat sini queue dulu. Kan? Sunnah tak macam tu. Sunnah tetap angkat tuan-tuan.
Nabi ajar kat kita tu. Tapi kita nak Q dulu. Ni ada orang pangkal ni, ada senior ni kan. Kita kira macam tu. Tengok sunnah Nabi SAW. Dia letak kat situ tuan. Baik, tolak tepi. Tapi macam juga Abu Sufyan kan, ada riwayat sebut hujung cerita dia mengatakan perang, tak pertahankan Islam bila nak masuk Islam dan sebagainya kan. Malah ada riwayat kata pecah satu biji mata dia mengatakan dalam perang. Ada yang kata sampaikan, dia katakan nak angkat wajah dia pun pada Nabi pun ada segan. Tapi dia kata aku redha. Sebab aku nak tebus kesalahan aku dengan Rasul SAW dahulu. Indah, mati itu ujung indah, tuan-tuan. Sebab tu, garis masa kita ni tuan-tuan, bahasa mudahnya ialah, walaupun kita mati, orang akan sebut. Orang tua-tua dulu sampai pernah sebut, dia katakan, kita kena jaga sangat-sangat. Sebab kita sampai boleh jadi takut, kalau apa? Tak jaga, silap-silap anak cucu pun boleh datang kat kubur. Dia boleh kencing kamu. Pasal kau lah kita orang kira pandang hina oleh orang. Sebab garis hidup tu hidup. Sunnah tu ialah untuk hidup dalam keadaan yang baik. Supaya orang kata, apa pun penampilan kita, image kita dan sebagainya, kalau pun untuk orang sebut tadi tu adalah sesuatu yang indah. Nabi settle. Nabi syurga, tak masalah apa. Kita. Sebab tu yang Nabi ajar, kena amanah, niaga betul ke apa sekali, campur dengan orang betul, bila kerja ada integriti dan sebagainya. Sebenarnya bukan untuk orang lain, untuk kita. Dan garis masa hidup kita tu indah. Itu di dunia tu. Kita tak cerita akhirat. Kita cerita hanya dalam konteks dunia je. Untuk garis masa hidup kita yang secara langsung selamat untuk nama dan itu juga ahli keluarga. Cakap elok-elok, cakap yang baik, tak ada maki-maki dan sebagainya. Bukankah itu akan disebut oleh orang? Dan garis masa hidup kita tuan-tuan, yang tersirat di sebalik sunnah-sunnah itu sebenarnya, itulah sebenarnya. Pahala, iman, ikut syurga. Itu kita memang dah pasti. Itu tak ada masalah apa. Kita yakin semua-semua. Tapi untuk part dunia. Tapi masa ceramah tu tak adalah saya gini kan. Kita kena persuade lah. Sebab kita tengok pun cara dia dan sebagainya kan. Ya, kita tak terang apa sekali, alhamdulillah. Malam tu apa yang saya plan semua tak jadi. Bukan tak jadi jana lah, kita terpaksa pula jawab kata untuk settlekan yang tu lah. Saya tak tahu, pada dia saya tak tahu. Kita cuma cakap, tapi di ujung tu dia angkat tangan. Lepas saya habis, kata, dia angkat tangan. Dia potong saya balik. Dia kata dia angkat tangan, lepas tu dia cakap, I think I got something from you. Oh, dia cakap balik. Si baik aku faham. Alhamdulillah. Saya kata alhamdulillah. Izin Allah. Dia kata itu ya. Dia kata dia dapat sesuatu lah daripada saya. Okeylah, tak apalah. Itu hak Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempermudahkan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, poin saya ialah hidup atas dasar ilmu. Hidup dengan ilmu yang betul, diikat dengan dasar satu tadi apa? Tauhid pada Allah. Percayalah, kita selamat. Cara fikir kita akan tepat. Cari maksud tu. Jangan terus tengok pada sesuatu perkara tadi tu satu surface saja. No. Jangan tengok pada permukaan saja. Tengok dalil, translate terus. Nanti kejap, dia ada maksud tu. Maqasidul Quran tu ada. Tengok sunnah Nabi SAW, tengok di belakang tu. Dia mesti ada sesuatu yang Nabi nak sampaikan pada kita. Ada sesuatu. Cari yang ni. Cari yang belakang. Dua. Dasar tiga, tuan-tuan. Dasar pembangunan kepada masyarakat. Dasar pembangunan kepada negara. Cantik Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Hakim Allah. 5 ayat turun, tapi 3 tu ada dasar komplit semua. Untuk agama, diri sendiri dan begitu juga untuk masyarakat dan juga negara. Apa dia? Bila masuk pada ayat yang kedua, Allah ada sebut, tapi dia tersirat. Sebab tu jangan main terjemah je. Dia tak boleh, kita kena tengok secara keseluruhan, kita akan nampak. Bila Allah sebut, khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan daripada seketul darah, blood clot. Apa nak cerita tu? Dasar pembangunan bagi masyarakat, negara dan sebagainya tuan-tuan. Suka tak suka, dalam bahasa dunia hari ini ialah berkaitan dengan sains. Sains dan juga teknologi itu terlalu penting. Amat penting. Sebab nak faham alaq tu yang Allah sebut sebagai seketul darah,
daripada itulah terciptanya satu jasad yang namanya manusia, kan? Yang kita kata apa? Allahu Akbar. Kita baca dalam surah Ad-Dahr kan, dalam surah Al-Insan kan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Asal kita ni kosong, tak disebut-sebut benda pun, kosong. Itulah kita kan. Tapi nak faham tu kat mana? Sains lah. Apa maksud sains, tuan-tuan? Sesuatu yang boleh memahamkan kita kepada satu-satu realiti. Maksudnya apa? Dengan perkara tersebut, kita faham realiti. Tu sudah dia. Macam tadi lah. Nak faham langit dengan bumi, Allah sebut dulu. Kanata ratqa. Dua-dua asalnya tadi ni sebenarnya sebiji. Tapi nak faham lalu mana? Tu dalil. Sekarang ni nak ambil dalil sains tu kat mana? Sains explain kat kita. Adanya Big Bang Theory. Masuklah kat situ baru kita nampak. Meletup, ada letupan besar dan sebagainya. Sains explain dekat kita. Kita nampak, oh, macam tu rupanya. Penting tuan-tuan, sains ni tuan-tuan. Sungguh. Yang kita ada sebut tadi, yang namanya Al-Khawarizmi, Al-Jazari ke, Ibn Sina ke, Al-Kindi ke dan sebagainya. Semua sains. Minta maaf. Kita jangan skeptikal dengan namanya sains. Kalau kita skeptikal dengan sains, Allah tak sebut dalam Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutiat. Itu sains lah tu. Sebab Allah suruh perhati, Allah suruh observe, tengok, study dan sebagainya. Kita baca Al-Ghashiyah, tapi sifat unta pun kita tak faham silap-silap. Cuma Allah datangkan contoh yang rapat dengan orang Arab lah pada ketika itu untuk diperhatikan lah. Itu semudah dia. Kan? Sifat unta. Kalau kita perhati kan, macam mana Allah jadikan kaki dia tadi tu kering je. Tapi boleh berdiri tegak dekat padang pasir, tuan-tuan. Ribut pasir banyak. Allah jadikan kelopak mata yang ada pada unta tadi tu, dia boleh transparent. Dia pejam dengan ribut pasir, tapi dia still boleh nampak dekat depan. Ada dua selaput mata dia. Kita pejam langsung tak nampak. Kan? Lelap. Unta tak macam tu, tuan. Padang pasir tadi tu orang kata bahasa mudahnya kita panas, tuan-tuan. Malah Nabi jadikan antara salah satu faktor untuk kita semula, untuk antara waktu salat duha yang afdal. Apa yang Nabi sebut dalam hadis mafhum takribi? Nabi kata apabila anak-anak unta mula merasai kepanasan padang pasir. Faktor alam. Nabi sebut dalam tu, anak-anak unta mula rasa-rasa panas. Kalau zon masa kita, zon waktu kita ni lebih kurang dalam 9 lebih, 10 lebih. Tu waktu tu. Sebab kata mula rasa panas sikit. Pangkal-pangkal, waktu afdal. Fahamkan saya, waktu afdal. Nak start tu tak ada masalah lah. 28 minit selepas daripada syuruk kita. Tu cerita lain. Tu start permulaan. Waktu permulaan. Tapi yang afdal, bila ada rasa panas-panas sikit dan sebagainya, tuan-tuan. Perut tu, padang pasir tu, tuan-tuan, panas tu. Kan? Tapi Allah cipta pada perut yang namanya unta tadi tu, daripada awal lagi dah ada lemak dah. Lemak tu tahan untuk padang pasir yang panas. Dia boleh duduk, tuan-tuan, tak ada masalah. Daripada awal lagi ada lemak yang banyak pada perut dia. Perut kita, lemak kita lambat. Tapi lepas tu besar tu. Kan? Tu kita ibil tengok unta tu. Terus sains lah tu. Kan? Boleh lebih kurang dalam 60 gelen pada bonggol 2 di tadi tu simpan air tanpa makan. Kita skeptikal. Tapi Quran yang bagi tahu kat kita. Kita study tak benda-benda tu. Sains, tuan-tuan. Tak banyak sikit lah. Tak banyak sikit kan. Saya tak tahulah kalau untuk saya lah, tuan-tuan kan. Saya lebih kurang dalam seminggu lebih kurang kan. Minggu lepas lebih kurang kan. Kita ada dengar ada satu kes yang seorang adik-beradik kan, berdasarkan kes kan yang baling pisau tu kan. Kan baling pisau tu pada adik kan. Dan takdir Allah yang adik dia meninggal tadi tu kena arteri yang besar. Tuan-tuan, saya tak maulah buat andaian apa-apa dan sebab walaupun kita boleh ulas daripada sudut kata baling ke, sebab ada satu berita TV kan.
Kata baling, tapi ada perkataan lain dalam masa yang sama, tusukkan. Dia kata tusuk ni macam bukan baling. Kan? Wallahualam lah. Tolak tepi lah, kita tak maulah benda-benda tu. Okay, baik. Tapi membuat tuan-tuan kan, dia ada satu part kan. Kalau dalam ada seorang sahabat Nabi SAW daripada sunnah kita tengok maksud, dan saya nak kait dengan sains tu sebenarnya. Baik, seorang sahabat Rasul SAW datang pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, mafhum takribi, ajarkan bagi aku, bagi tahu dekat aku satu perkara yang mana kalau aku buat, aku akan pegang selama-lamanya. Secara mudah, Nabi sebut 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Atau kama qala sadaqah Rasul SAW. Apa maksud tu? Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Senang no bunyinya. Apa sakat tu kan payah no. Mungkin ada sebagian kata macam tu. Tapi itulah asas tuan-tuan. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Atau kama qala sadaqah Rasul SAW. Bukan maksudnya langsung tak boleh marah. Kena faham baik-baik. Marah tu dia bertempat lah. Tengok kesan. Kan kalau kita tengok daripada cerita tu pun, adalah sort of, orang kata macam adik dia ada ejek-ejek sikit lebih kurang. Mungkin ada rasa marah sangat ke dan sebagainya. Masuk ke dalam, pergi ambil pisau. Saya tuan-tuan, untuk saya lah kan. Yalah, kita terlibat dengan kes mahkamah tak banyak sikit kan. Saya masa saya baca mula-mula dapat berita tu, saya kata, nah, kenapa pisau yang kau ambil? Saya spontan mulut saya terus cakap, Allah nak, kau ambil pisau ni. Memanglah kalau tengok pada mahkamah pun dari segi undang-undang keterangan, biasanya lah kan, provokasi, sesuatu yang buat orang marah, kadang-kadang boleh sampai hilang daripada sudut kewarasan berfikir dan sebagainya, boleh jadi satu faktor untuk merendahkan daripada sudut, orang kata satu-satu perkara lah, maksudnya untuk ketetapan hukuman dan sebagainya. Okey lah, tak apa-apa tapi pangkal punca itu Nabi kata, la taghdab, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, bila dah marah ni lazim hilang. Itu bahasa yang mungkin kita boleh tengok daripada terjemahan lah. Fahamkan saya? Terjemahan yang Nabi sebut, jangan marah, jangan marah. Tapi tak banyak sikit tuan-tuan kan. Sebab tu kita sendiri pun kata kan, jangan stres, jangan stres, jangan stres. Kita sendiri pun cakap. Sebab dalam bahasa sains tuan-tuan, dalam diri kita ni, bahasa mudahnya dia ada hormon-hormon tertentu. Dia ada hormon-hormon tertentu secara tak langsung. Dia ada yang katakan secara mudah kita boleh panggil sebagai happy hormone. Hormon gembira. Hormon gembira ni apa? Maksudnya sebab tu kita diajar untuk syukur, untuk sabar dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pada ketika tu akan ada endorfin, happy hormone. Namanya endorfin, satu. Bila rempesan hormon masuk ke dalam tadi tu, kita tenang, kita syukur, kita sabar, insya-Allah dengan endorfin elok. Allah tambah lagi, dekat situ akan ada dopamin. Dopamin itu tujuannya apa? Untuk kawal detak jantung. Jadi detak jantung itu tak laju, dia tenang. Tengok, di antara bahasa hadis dengan bahasa sains, science can explain. Dia boleh terangkan. Jadi detak jantung clear, cantik lah. Tapi dalam masa yang sama, kalau orang tadi tu kata marah sangat-sangat dan sebagainya, stres dengan satu-satu keadaan, sabar, syukur yang Nabi selalu duk ajar dengan kita kan. Bila ada ditimpa dengan musibah, ikat dengan sabar. Bila ditimpa asabathu bisarra, dengan perkara-perkara gembira, ikat dengan syukur. Kita kadang tak nak buat. Itu bahasa spiritual, itu bahasa hadis. Bahasa sains ada hormon. Bahasa sains lah. Kat situ ada endorfin, kat situ ada dopamin. Tapi bila kita tak syukur, kita tak sabar, kita marah, kortisol masuk. Yang lazim disifatkan sebagai antara hormon yang kurang baik lah. Lazim disifatkan macam tu. Tapi kortisol, kita masih lagi perlukan tuan-tuan, daripada sudut sains. We still need this kortisol. Masih lagi perlukan. Sebab apa? Kortisol tadi tu nak bawa gula, untuk injek gula dalam darah. Tapi gula tu untuk apa sebenarnya? Untuk beri tenaga. Tetapi bila marah tu selalu sangat, dalam tempoh yang panjang,
tak sabar, tak reti nak syukur, asyik dendam aja dengan orang dan sebagainya. Macam tak reda dengan kata dengan ketetapan Allah, kata-kata Allah. Dah banyak sangat kortisol dalam darah, dia tak elok. Happy hormon lari, masa tu pula kita punya immune system kita akan down. Sistem imunisasi badan kita akan down. Masuklah senang sangatlah masuk penyakit. Lalas siapa yang sakit? Kita lah. Cuba tengok kan bahasa sains dengan bahasa spiritual yang Nabi sebut dalam hadis. Dia dia masuk. Sebab tu faham belakang sunnah tu. Tak apalah, secara mudahnya kita ambil lah, kita buat je dulu. Apa yang Nabi perintah kita buat atas dasar sami'na wa ata'na. Okey, alhamdulillah. Untuk ukhrawi settle. Tetapi ayat wahyu yang Allah turunkan 5 ayat tadi ni, dasar 3 tu untuk pembangunan masyarakat, kesihatan yang secara keseluruhan dalam negara dan sebagainya, tuan-tuan. Penting. Kita tanam baik-baik. 3 dasarnya. Tanam pada diri kita sebagai satu khulasah, kesimpulan. Kita pegang baik-baik. 5 ayat turun, 3 dasar besar, settle semua. Dalam konteks kita, 1 dasar dalam beragama dan bertuhan. Allah letak sungguh-sungguh. Allah bagi terus saja jawapan secara mutlak, secara langsung. Kau tak payah fikir lagi bab-bab daripada sudut kepercayaan apa, nak ambil agama mana nak ambil, tak payah. Letak je dekat situ. Rabb must create. Bila kata Tuhan, dia mesti boleh mencipta. Allah yang letak. Terus dekat situ. Settle lah. Jadi bab-bab yang lain tadi tu, yang namanya orang kata ayah pin ke apa ke, ibu yati ke apa ke dan sebagainya, terus senang tolak. Termasuklah dengan agama-agama yang lain dan sebagainya. Senang sangat. Sebab apa? Dia mesti create. God must create. 1. Dasar 2, pembangunan insan kita lah. Kita nak selamat, ada ilmu. Mesti ada ilmu. Tapi ilmu yang mesti diikat dengan namanya tauhid dan juga akhirat ukhrawi. Mesti ikat. Kalau tak, cara fikir kita akan banyak salah. Dan carilah yang di sebelah belakang tu. Maksud-maksud apa sebenarnya yang tersirat daripada apa yang sedia ada dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 dan 3, dasar pembangunan negara, masyarakat. Yang ini mesti ada sesuatu yang melonjakkan, dan itu adalah sains. Jangan skeptikal dengan sains. Yang kita kena tolak adalah scientism. Scientism tu kita tolak. Tak apalah, masa guna panjang juga kata ni, scientism tu tolak, tapi sains kita kena ambil. Benar. Jadi nanti kata lain, kita mudah-mudahan setiap yang Allah turunkan, sebab tu selalu nanti masuk nuzul Quran ke masuk Ramadan, selalu nanti asatizah kita, guru-guru kita pun selalu ingatkan. Selalu dia akan cakap kan, sekali baca Quran dapat 1 perkara, baca 2 kali Quran dapat 1 perkara yang baru dan sebagainya. Mungkinlah sudut bahasa, mungkin ada sudut khitab, bagaimana Allah datangkan perintah pada manusia dan sebagainya. Sebab tu bila baca Quran, tadabbur. Jangan baca secara kosong. Baca tu bagus. Jalan untuk rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tambahkan dengan tadabbur. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita boleh fikir-fikirkan, tuan-tuan, daripada Nabi SAW yang Nabi tunjuk tadi itu adalah sebenarnya untuk kita. Untuk kita selamat. Jadi mudah-mudahan dengan wahyu yang pertama kita tengok balik, kita review balik ni, mudah-mudahan ada sesuatu lah untuk kita bawa dalam hidup kita untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan ada manfaat, tuan-tuan, yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kurang pada saya sendiri. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. اللهم أكرمنا بالفهم والحفظ وقضاء الحوائج الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين.